soalan yang seterusnya, sudah dilepaskan ke belum Ustaz? Sebab duk nampak macam Dajjal banyak je pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Dajjal diikat confirm, tak ada khilaf. Dajjal dilepaskan, wallahu alam. Boleh jadi dah ada tapi belum mengaku dirinya Tuhan. Boleh jadi belum dilepaskan, masih di pulau itu. Boleh jadi belum dilepaskan, masih di pulau itu. Sebelum keluar bapa segala Dajjal, kalian akan melihat bumi ini penuh dengan Dajjal kecil. Salasuna dajajilah, 30 Dajjal. Semua pembohong besar. Janji tapi tak tunaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang seterusnya, kata Rasulullah, poin nombor 7 ataupun nombor 8, apabila Dajjal ini keluar, dia akan mula keluar daripada sebuah negeri namanya Asfahan. Riwayat yang kedua, apabila Dajjal ini keluar, dia akan keluar daripada sebuah negeri namanya Khurasan. Dua riwayat, Asfahan, Khurasan. Dua-dua negeri ini hari ini berada di Iran. Eloklah, nasib baik Iran kan. Dia sebut semenanjung Malaysia, jenuh cari negeri mana. Alhamdulillah, Rasulullah sebut Asfahan, hadis sahih. Khurasan, negeri pertama Dajjal muncul, dua-dua hadis sahih. Asfahan, Khurasan. Kata para ulama, negeri mana? Asfahan ke Khurasan? Boleh jadi dia muncul di Asfahan, kemudian dihimpunkan bala tentera dia di Khurasan. Boleh jadi dia muncul di Khurasan dan dihimpunkan bala tentera dia di Asfahan. Apabila dia muncul, dia akan himpun bala tenteranya ke semuanya Yahudi. Kesemuanya Yahudi. Jumlah mereka 70,000 orang. Fakta yang ke-8, apabila Dajjal muncul, perkataan pertama yang akan keluar daripada mulutnya, tuan-tuan dengar ni tuan-tuan, ini penting. Apabila dia keluar, perkataan pertama yang akan keluar daripada mulutnya ialah alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Fakta ini fakta yang paling besar sekali untuk tajuk ceramah Dajjal, iaitu di mana-mana negeri Dajjal turun, di mana-mana bandar Dajjal turun, di mana-mana kampung Dajjal turun dan himpunkan orang kampung. Ketika mana orang mengerumuninya di bandar ataupun di kampung, ayat pertama yang akan diucapkan, ana rabbukum, akulah Tuhan kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu akan menyebutkan bahawa dia adalah Tuhan kalian dalam keadaan kalian melihat dia adalah manusia, kakinya 2, tangannya 2, kepalanya 1. Orang tuan-tuan, dia duduk di depan manusia, tapi dia akan sebut kepada dia akan sebut macam mana? Ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Kemudian fakta yang seterusnya, apabila dia keluar, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan dia adalah fitnah yang terbesar? Ini masuk yang utama dah ni. Saya ringkaskan. Kenapakah Dajjal ini dikatakan fitnah terbesar semenjak diciptakan Adam sampai kiamat? Kerana beberapa tahun sebelum kemunculan Dajjal, 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, Allah akan mengarahkan untuk langit tidak mengeluarkan 1/3 daripada air, dan Allah akan mengarahkan bumi untuk tidak mengeluarkan 1/3 daripada tanaman. Di Malaysia ke Ustaz? Seluruh muka bumi Allah. Tuan-tuan, 1/3 air langit Allah sekat, 1/3 tanaman Allah sekat. 3 tahun ke belakang, 2 tahun sebelum kemunculan Dajjal, 2/3 kandungan hujan Allah sekat, 2/3 kandungan tanaman Allah arahkan bumi
berhenti keluarkan tanaman. Tuan-tuan bayang waktu tu. Tuan-tuan, Malaysia kita hari ini masih mengimport beras daripada luar, bukan tanam, mengimport daripada luar. 2 tahun sebelum kemunculan Dajjal, Allah arahkan langit 2/3 tahun itu tidak turunkan air, bumi 2/3 jangan keluarkan tumbuh-tumbuhan. Setahun sebelum kemunculan Dajjal, Allah Ta'ala arahkan langit, jangan keluarkan langsung air. Allah arahkan bumi, jangan keluarkan langsung tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Tuan-tuan, habis tak tuan-tuan? Bekalan makanan habis. Tuan-tuan, habis tak bekalan air minum? Habis. Ketika Dajjal, hari kemunculan Dajjal, hari pertama Dajjal mengisytiharkan dirinya Tuhan. Dengar ni tuan-tuan, ini penting. Hari pertama Dajjal isytiharkan dirinya Tuhan, hari pertama itu setitis air pun tidak ada, sebiji gandum dan beras pun tidak ada. Subhanallah. Datang soalan seterusnya, Ustaz, berapa puluh tahun Dajjal akan hidup? Ini fakta seterusnya. Ustaz, berapa puluh tahun Dajjal akan hidup? Saya akan beri jawapan, dan jawapan itu menggembirakan kita semua. Ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal akan hidup? Nabi pun jawab dengan jawapan yang menggembirakan kita semua, iaitulah kata Rasulullah, 40 hari. Oh, boleh simpanlah beras di rumah Ustaz. Tuan-tuan, 40 hari, 3 tahun sebelum tu beras dah kurang dah. 2 tahun sebelum itu beras dan air sudah pun berkurang. Setahun sebelum itu Allah sudah mengarahkan langit untuk tidak langsung menurunkan hujan, dan tanah untuk tidak langsung mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan. Berapa banyak yang berbaki? Berapa banyak yang berbaki? Satu. Yang kedua, bila Nabi sebut 40 hari, ada satu berita yang tak seronok didengar, iaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari pertama Dajjal muncul, panjang hari itu ialah seperti setahun. Jam terus. Hadis ni sahih. Hadis ini hadis sahih. Kata Rasulullah, Dajjal hidup 40 hari, kemudian dia akan dibunuh oleh Isa alaihi salam. Akan tetapi hari pertama Dajjal turun itu, panjang hari itu setahun.